主要是我暂时还不能开颅啊，还得活着给你创造一点饭票嘛。 Ini satu eksperimen yang membuka mata. Chiu Chie merupakan dekan sekolah seni eksperimental dari Central Academy of Fine Arts. Hari ini, dia cuba menggunakan kecerdasan buatan untuk mengetahui emosi diri semasa menulis kaligrafi. Emosi ialah sifat unik yang dimiliki oleh haiwan kecerdasan tinggi. Penciptaan seni ialah aktiviti mental manusia yang paling aktif, membiarkan kecerdasan buatan yang tiada emosi untuk melakukan simulasi emosi sama seperti manusia guna teknologi untuk menerokai diri sendiri. 我们想做的是最难的事情，就是说。 一个 AI 能不能像一个人类书法家这样，在每写一个字的时候都有变化？主要驱动这个变化的应该是情绪因素。 Pakar kecerdasan buatan akan bangunkan peta minda kecerdasan buatan melalui pengutipan data emosi Chiu Chie. Kecerdasan buatan ialah orang asing yang paling kita kenali. Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil AI. Ia merupakan sub-bidang sains komputer. Dengan memahami inti kecerdasan, ia menghasilkan sejenis mesin cerdas baru yang dapat bertindak balas dengan cara yang mirip kecerdasan manusia. Pengaplikasian kecerdasan buatan menunjukkan bahawa manusia sedang menjana tenaga dan imajinasi yang lebih kuat untuk diri sendiri. 看得见图像，听得到声音，这些所谓的大脑感知的规律都已经慢慢被揭示出来了。 Sebagai sistem sains dan teknologi yang sangat kompleks, jika peniruan emosional kecerdasan buatan ialah eksplorasi peringkat tinggi, maka aplikasi kecerdasan buatan yang berkembang pesat pada masa kini sebenarnya telah hidup berdampingan dalam kehidupan kita. Orang Cina sedang menikmati kehidupan indah yang dibawa oleh kecerdasan buatan. Data raya, algoritma, kuasa pengkomputeran ialah kata kunci inovatif untuk kecerdasan buatan masa kini. Seiring dengan perkembangan teknologi Cina, ia sedang membentuk persepsi yang menyeluruh, belajar dengan mendalam dan terus bergerak maju. Era yang diperkasakan oleh kecerdasan buatan telah dimulai. Barangkali inilah pemandangan seorang gadis buta. Tahun 2020 ialah tahun ke-12 Chen Siying, seorang gadis Shanghai menjadi buta. Berbeza dengan orang yang buta sejak lahir, dia pernah melihat cahaya. Kegairahannya terhadap dunia yang berwarna-warni tidak pernah berubah. 我想要用自己的方式去看世界，山有多高，然后天空是有多美。 我觉得一定要自己去尝试一下。 Pada tahun baru 2020, Siying tinggalkan rumahnya di Shanghai dan mulakan perjalanan ke Jepun. Untuk pertama kalinya, dia sendiri pergi ke luar negara. Dalam perjalanan ini, mata Siying bukan lagi anggota keluarganya dan bukan hanya tongkat putih. Ada teknologi ajaib yang membuatnya tidak lagi takut untuk berpergian. Teknologi skrin sentuh tunanetra menerima input melalui sentuhan jari pada skrin telefon dan keluarkan suara secara serentak lalu membimbing Chen Siying untuk menggunakan pelbagai perisian cerdas secara tepat. Siying telah merancang perjalanannya dengan baik dengan menggunakan perisian-perisian cerdas ini. Dia harap dapat buktikan yang dia dapat menjelajahi dunia dengan bebas. Perisian pelancongan membolehkan Siying tempah bilik hotel terlebih dahulu dengan cepat dan efisien. Perisian pembayaran membolehkan Siying buat bayaran dengan mudah setelah menikmati makanan Jepun. Siying datang ke Kyoto untuk cari destinasi percutian yang popular. Teknologi skrin sentuh tunanetra membantunya untuk bertolak pada bila-bila masa. Di akuarium yang indah, Siying berinteraksi dengan kawan-kawannya melalui WeChat. Teknologi skrin sentuh untuk tunanetra membantunya berkongsi detik-detik indah dan menyampaikan kegembiraan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Siying memakai kimono di Kyoto dan menikmati suasana Jepun yang eksotik. 我想去上海。欢迎来玩。 Perisian penterjemahan membantu Siying berbual dengan gembira bersama orang asing yang baru dikenalinya. 我会说
常喜欢日本动漫，用日语怎么说？我非常喜欢日本动漫，用日语这么说。私は日本のアニメが大好きです。私は日本のアニメが好きです。 Sebagai teknologi interaktif yang cerdas, skrin sentuh tunanetra membantu Xing menjadi mahir dalam menggunakan pelbagai perisian Cina dan membantunya menjelajahi dunia ini. 其实盲人也是有很多事情可以做到的，然后建立一种有勇气并且有自信的一些新的概念，比如说是去旅游，可以用这样的方式去打破鸿沟，然后用这样的数字技术和数字生活，去让我看到更多更广的世界。 Keluar dari rumah dan luahkan isi hati. Setiap gadis mempunyai hasrat untuk mengejar impian mereka sendiri dan menikmati keremajaan di hati mereka. Sekarang, beberapa harapan yang cerah mungkin sedang bersinar di hati Xing. Mungkin juga ialah harapan yang baru. Hingga suku pertama tahun 2020, China telah menjual sejumlah 100 juta buah telefon pintar 5G, manakala 3.59 juta jenis perisian telah dimuat turun oleh orang China sebanyak 1.1 trilion kali. China sedang berusaha untuk mencapai liputan penuh 5G. Ketibaan era 5G akan membantu peranti pintar untuk jalankan aplikasi interaktif yang makin banyak dan lebih rumit serta beri jaminan dasar kepada perkembangan pesat kecerdasan buatan. Perubahan teknologi dan inovasi teknologi telah membantu lebih daripada 60 juta orang kurang upaya di China. Era baharu ini membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih selesa dan baik seperti berbilion teman senegeri yang lain. Dalam 2 tahun ini, Gu Yue asyik mencari dirinya yang hilang. Dia baru saja lulus dari universiti, namun tangan kirinya terpaksa dipotong akibat satu kemalangan. Perjalanan hidupnya yang asalnya indah ditamatkan secara tiba-tiba. 这个孩子特别内疚，特别心疼。当时那个手没让我看，他一直都不能让我看，一看了过后，可能当时也导致我的休克呀。 因为我之前休克过一次。 Kegembiraan menghilang dari wajah anak muda yang asalnya berjiwa muda dan periang ini. Sekarang dia berdiri di persimpangan jalan kehidupan, rasa bingung dan bercelaru. 在家里就不爱出门，除了吃饭、睡觉，他就玩手机。当有我认识的人看到的时候，我总是心里比较膈应嘛，我会很敏感，就基本上不太爱交流。 Orang kurang upaya ialah golongan yang paling banyak mendapat perhatian di seluruh dunia. Bagi lebih 24 juta orang yang mengalami kecacatan fizikal di China, kecacatan anggota ialah penderitaan yang mendalam, manakala kecelaruan psikologi ialah kemuraman yang tak pernah hilang. Mereka berhasrat untuk menemui semula diri mereka yang hilang dan kembali ke kehidupan lama mereka. Bagi membantu Gu Yue dan yang lain untuk membangkitkan semangat untuk terus hidup, para ahli sains tidak pernah berhenti meneroka. Otak dan saraf manusia sangat kompleks. Ia mengawal tubuh manusia, sistem yang paling kompleks di dunia. Peningkatan teknologi baharu telah mempercepatkan kelahiran antarmuka manusia mesin. Impian orang kelainan upaya untuk menggunakan akal fikiran menggerakkan anggota tubuh robotik telah menjadi kenyataan. Wang Qi telah menjadi ayah. Kelahiran anak lelakinya membuatnya merasai kegembiraan yang tidak terhingga. Anak yang membesar dengan cepat memberinya pemahaman yang baru mengenai kehidupan. Membuka laluan untuk antaramuka manusia mesin ialah perlumbaan teknologi maju yang hebat di dunia. Memenangi perlumbaan ini merupakan cita-cita hidup Wang Qi. 当时就是跟一个残疾朋友聊的时候，他第三只手就是热泪盈眶的感觉让我特别感动。就是我发现这种手可以大大的帮助残疾人他们的生活，改变他们的一些思维方式或者他们的生活方式。 Setelah berusaha selama 3 tahun, Wang Qi berjaya mengawal pergerakan lengan robotik dengan menggunakan arahan yang dihasilkan oleh aktiviti elektrik otak. Kejayaan dalam sistem kawalan isyarat hanyalah langkah pertama dalam penciptaan lengan pintar.
Sesiapa sahaja yang meletakkan elektrod pada permukaan kulit, otot di bawah kulit akan hasilkan isyarat elektrik untuk menggerakkannya apabila otak menghasilkan isyarat bergerak. Aktiviti elektrik otot yang dikumpulkan menggunakan elektrod akan segera dikesan oleh modul pembuatan keputusan cerdas sebagai pergerakan tertentu tubuh manusia, lalu memetakannya ke lengan robotik untuk bergerak. Bagi Wang Qi, operasi penyegera antara isyarat tubuh manusia dengan algoritma cerdas yang sangat rumit ini adalah setara dengan mencipta satu sistem kawalan motor yang menggabungkan manusia dan mesin. Terdapat lebih daripada 70 jenis dan lebih 200 komponen berteknologi tinggi. Kuasa pengkomputeran kecerdasan buatan yang kuat termasuk dalam sistem kawalan motor membolehkan lengan bionik dapat bergerak dengan fleksibel dan menggenggam secara tepat. Tangan yang bersifat futuristik ini ialah hasil kumpulan Wang Qi. Sekarang, mereka sangat memerlukan seorang peserta yang sesuai. 就因为在家里憋久了呀，然后我也有那种感觉，就是说，如果我在家里再继续这么待的话，就感觉人都快疯了。后来就是说，黄奇老师就建议我，他说你要不要来深圳体验一下？完了以后我就说那就当出来散心吧，然后我就出来了。 Dalam perjalanan lebih daripada 2,000 meter, Gu Yue berasa gelisah. Dia tak tahu yang sedang menunggunya ialah sama ada harapan atau kekecewaan. 就是一会儿需要您戴上这个臂环，然后来控制这个手做一些动作。试着想象一下，控制您的左手的食指动一下，再回忆一下之前那个手的感觉。哎，动了，好，然后再握拳。这个太好了，这个太好了，可以，对，效果很好，不错。 做完以后，黄秋老师特别高兴，你知道吗？就像发现新大陆一样。当时我也很高兴，我说：“哎，居然还真有这样的东西，这个东西是个好东西，很高科技，我想动哪个动哪个。” Lengan canggih ini menyembunyikan banyak kehebatan. Selain memiliki lengkungan bionik seperti pergelangan tangan manusia, dalam rongga yang sempitnya, ia juga mengandungi 16 sensor yang merangkumi 4 jenis, iaitu posisi, kekuatan, postur dan pecutan. Sensor-sensor ini dapat mensimulasikan derai rasa tangan manusia. Bukan sahaja membolehkan lengan bergerak secara fleksibel, malah dapat mengawal kekuatan cengkaman secara tepat. Inilah pertama kali Gu Yue tersenyum riang dalam 2 tahun ini. Dia cubanya berulang kali dan tak ingin melepaskannya. Wang Qi guna lengan pintar untuk membantu Gu Yue menekan butang set semula dalam kehidupannya. Ini cita-cita asalnya, tetapi bukan titik akhirnya. 甚至在将来的话，我们希望就是以这种残疾朋友为契机，然后迎接一种叫做半机器人时代的来临。因为就是人跟机器的共融共生是未来就是人工智能发展的一个很关键的一个方面。他们与机器人的融合，其实是将来全人类都需要关注的一个点。大家看一下这个假肢。Keyakinan telah ditanam dalam hati Gu Yue dan perasaan yang dialaminya sekarang membuatkan dia berharap dapat mengongsikannya kepada lebih ramai orang yang memerlukan. Dia memilih untuk menjadi duta produk syarikat. Dari kekecewaan kepada harapan, jaraknya hanya 1 lengan. 就是给更多的人去看，让更多人去知道和了解，希望能够帮到像我这样经历的人解决掉这些问题，让他也能像我一样这样走出来吧。所以说他现在好像完全走出来了，我特别敬佩他们，感谢他对儿子们的帮助。现在那个科技那么好，他们能发展到那种，可能是要帮助好多人，我觉得挺好的。 Integrasi teknologi ke dalam kehidupan bukanlah sekadar teori. Jika ketika hidup saling membantu, maka barulah ada masa depan yang cerah. Keindahan yang dibawa kecerdasan buatan memberi harapan kepada orang dan menjadikan dunia ini lebih baik. Membantu yang lemah menjadi kuat ialah naluri manusia. Dan sains menjadikan kebaikan hati ini lebih kuat. Huayin di Shanxi telah menjadi jalan utama 3 Shin dan jalan raya 8 provinsi sejak zaman purba lagi. Ia laluan penting yang menghubungkan dataran tengah dengan bahagian barat laut. Pada bulan September, lebih daripada 100,000 jagung hampir masak. Jagung-jagung ini sedang menyerap nutrien dan menunggu waktu penuaian yang akan datang.
Namun para petani yang sepatutnya rasa gembira telah menemui jalan buntu. 这是那个草地它也那个僵死型，碰到外来，它觉得对它有危害的东西的时候，它是卷起到一块。一只的特征就是头部有个倒 Y 字形的纹，尾部后边有4个黑点，这4个黑板主要是呈正反。 Yang membuat para petani resah ialah musuh ketat mereka, iaitu ulat ratus jagung. Ulat ini digelar askar serangga, datang seperti tentera yang mengamuk. Populasinya besar, seleranya kuat dan pergerakannya pantas. Mereka baru saja selesai di bahagian selatan dan segera sampai ke Shanxi. Sebelum tiba di daerah Huayin, ulat ratus jagung telah menyerang hampir 500,000 ladang jagung. Pada masa ini, pertempuran untuk makanan antara manusia dengan perosak sudah sampai ke kemuncaknya. Penyemburan manual tak boleh lagi menangani ulat ratus jagung yang kadar penyebarannya 100 km sehari. Jika keadaan menjadi tak terkawal, pengeluaran jagung tahun ini pasti akan berkurang, malah tiada hasil penuaian. Pada masa yang sama, di ibu pejabat syarikat Jifei yang terletak di Guangzhou, kumpulan penyelidikan dan pembangunan yang dipimpin oleh Peng Bin dan Kung Chia Chin sedang mempercepatkan proses pelarasan senjata baharu mereka, iaitu dron pelindung tanaman cerdas P-20 yang digelar Kestrel. Pertempuran melawan ulat ratus jagung akan dimulakan tidak lama lagi. Dron Kestrel terbang dengan sangat laju dengan kelajuan 80 km sejam. Rancangan operasi dapat diatur dengan fleksibel melalui penentu dudukan satelit Beidou dan sistem kawalan cerdas. Untuk mencegah ulat ratus jagung membiak dan melarikan diri, kumpulan drone memutuskan untuk bahagikan kepada 2 pasukan dan tertumpu pada daerah yang paling terkesan. Mereka membentuk formasi mengepung tanpa sela. Jelasnya, ini pertempuran pemusnahan yang mudah diramalkan kesudahannya. Setelah penyemburan selama 7 hari 7 malam, drone memusnahkan alat 10 kali ganda lebih tepat dan lebih cepat daripada manusia. Penyebaran ulat ratus jagung berjaya dikawal dengan sepenuhnya dan lebih daripada 100,000 ladang jagung dapat diselamatkan. Sekarang, kedamaian dan keindahan ladang jagung yang terbentang luas ini telah pulih kembali. Drone pelindung tanaman cerdas merupakan hasil orang-orang muda ini. Mereka menggelar diri mereka pengejar angin. 咱们在城市里面已经有非常多的智能化的工具来帮助我们实现便利的生活和生产，而在农田里面，千百年来这些工具没有变过。 Pertanian ialah asas manusia. Penentu dudukan satelit, kecerdasan buatan dan komunikasi 5G sedang memperkasakan bidang tradisional ini. Peng Bin dan pasukannya berharap kecerdasan buatan benar-benar dapat membantu petani yang bekerja keras. 我们看到广袤的这个农田的时候，农户在用人工的方式给棉花打落叶剂的时候，我们就觉得这个太落后了，所以当时我们以这个原点为出发，去做了这个农业的无人机。 Dengan bantuan kecerdasan buatan, drone pelindung tanaman yang nampak bergaya ini ialah alat serbaguna yang pintar. Matahari sangat terik dan menyengat di Xinjiang pada bulan September. Musim menuai 1.2 juta muh kapas di wilayah Yuli sudah tiba. Buah kapas yang masak tersembunyi di sebalik daun yang lebat. Musim menuai yang tercanggih di dunia pun tidak dapat menuainya. Penyemburan bahan peranggas perlukan tenaga manusia yang banyak. Kerja ini berat dan kecekapannya rendah. Sudah sampai waktu untuk Kestrel menunjukkan kebolehannya. Namun sekarang, mereka perlu dapatkan maklumat penting terlebih dahulu. 首先呢，我们有一款设备叫做吉霞，这款设备呢，相当于是这个无人机的眼睛。 Jixia ialah drone peninjau pelindungan tanaman terbaru yang dicipta oleh pasukan Peng Bin. Sistem analisis cerdas dengan algoritma terbaru yang terdapat di dalamnya menjadikannya sebagai teman rapat Kestrel. Hanya dalam beberapa minit, gambar 200 muh ladang kapas diambil dan diimbas oleh Jixia, kemudian dihitung dengan kecerdasan buatan. Akhirnya, sebuah peta taktikal untuk penyemburan bahan peranggas siap dilakar. Setelah menerima peta, 3 drone Kestrel dalam satu kumpulan membentuk formasi pertempuran dan memulai penyemburan secara merata.
Pada masa ini, sistem penentu dudukan satelit Beidou yang jauh di luar angkasa memantau lintasan penyemburan kestrel secara langsung untuk memastikan ralat tidak melebihi 1 meter. 比如说，我们现在用无人机去检测病虫害，帮助农民提前去做出一些判断。所以，经过5年的这个时间，我们研发然后包括应用，我们可以看到，现在在使用咱们无人机的区域里面，至少农药的使用可以降低30%左右。 Pasukan GV sudah bertahun-tahun datang ke Xinjiang. Drone pelindung tanaman telah menjadi pembantu yang ditunggu-tunggu petani kapas setiap tahun. 你这个飞高多少？地开20米。所以这个就是我们看到的技术，它永远是在下降的加工。所以我们一定要让无人机越来越智能化。 Hingga Ogos 2020, drone pelindung tanaman cerdas telah berkhidmat untuk lebih daripada 8.72 juta petani dan 600 juta muladang pertanian di China. Mimpi untuk terbang hanyalah titik mula satu era baharu. Dalam waktu dekat, ladang pertanian China akan memiliki jutaan sistem dan peralatan cerdas untuk membantu manusia menanam dan menuai dan meringankan kerja keras petani yang sudah melalui beribu-ribu tahun. Dalam era pemerkasaan yang penuh imajinasi ini, teknologi ini dapat melindungi pengeluaran pertanian China dan keselamatan makanan untuk 1.4 bilion orang. Hulun Bay di garis lintang 47 darjah U ialah padang rumput emas China. Sebagai makanan tambahan penting bagi manusia untuk memperoleh protein, susu dah wujud lebih daripada 6,000 tahun dalam sejarah makanan di dunia. Cici Kema bangun pagi-pagi, membuat teh susu dengan menggunakan susu yang baru diperah dan membuat taufu susu dengan guna susu yang telah ditapai selama 2 hari sebagai persiapan untuk hari cuti cucu-cucunya. Cuaca di padang rumput mudah berubah dan tanah pengembalaan tersebar luas dan terpencil. Ye Wen Hui perlu berulang-alik antara makmal dan ladang ternak yang berbeza setiap minggu. Dia teringin hendak mendapat data yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir. 1,000 pertama kehidupan didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai jendela peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Susu ibu mengandungi hampir semua sumber nutrien yang diperlukan oleh anak pada 6 bulan pertama kelahirannya. 目前全球的母乳喂养率还基本达不到40%，所以说还有很多的宝宝是不能够喝到妈妈的母乳的。那么我们去研究婴儿配方奶粉，就是为了喝不到妈妈母乳的这些宝宝，他们能够达到喂养母乳的这种效果。 Susu lembu dan susu kambing merupakan asas susu tepung formula dan protein. Standard susu tepung formula bayi sama ketatnya dengan ubat-ubatan di seluruh dunia. Di ladang ternakan lembu cerdas China, teknologi kecerdasan buatan telah mengambil alih garis pertahanan pertama yang melindungi keselamatan dan kualiti. Kecerdasan buatan yang tepat, cekap dan teliti dan memberikan jaminan berterusan bagi penyelidikan Ye Wen Hui. Tag telinga pintar ialah peralatan yang dipakai oleh lembu hingga ke akhir hayatnya. Pasangan tag telinga pintar ialah pintu maklumat cerdas ini. Setiap kali lembu melaluinya, suhu tubuh, langkah, jadual aktiviti dan data lain mengenai lembu akan dikirimkan ke sistem data raya oleh tag telinga. Kemampuan pengenalan sistem kecerdasan buatan membolehkan penternak menguasai dengan mudah mengenai status terperinci lebih daripada 6,800 ekor lembu. Kesihatan lembu secara langsungnya mempengaruhi keselamatan dan pengeluaran susu. Nisbah makanan yang tepat ialah kunci pemeliharaan lembu perahan. Lembu menyukai suhu dingin dan takut panas. Sistem penyemburan cerdas akan menjaga suhu lembu. Setiap petang, air dingin akan disembur pada waktu yang tepat. Setelah mengelak daripada suhu tinggi, lembu tenusu berjalan dengan santai di kandang dan kadang-kala bertegur sapa antara satu sama lain. Tag telinga cerdas waktu nyata menyambung dengan pintu pengecaman lagi. Melalui internet benda, penghasilan susu pada hari tersebut akan dimuat naik secara langsung. Setiap titisan susu dipantau dan diurus oleh sistem digital. Susu hasil daripada peternakan cerdas disebut sebagai susu digital. Susu ini dapat melengkapi kekurangan susu ibu dengan selamat dan tepat. Susu ialah bahan asas yang paling penting dalam proses penghasilan serbuk susu formula susu ibu.
我们从2003年开始到现在获得的数据是达到了1000万级的，这么大量的一个数据去支持我们做婴幼儿配方奶粉的研发的。我们希望中国宝宝能够喝到符合中国婴幼儿生长发育所需要的这些配方奶粉。Pencemaran ialah musuh kepada keselamatan produk susu. Bagi mengelakkan pencemaran dari pengangkutan hingga disinfeksi, dari pemprosesan hingga pengisian bungkusan susu, semua proses adalah berterusan di bawah pengawasan yang ketat. 我们要求牛奶从牧场的牛体挤出到工厂必须小于24小时。先进的加工设备，有一些中控系统，包括我们的全自动的生产线，还有我们的机械手和码多机器人等。这些设备利用以后呢，大大的加快了我们牛奶的处理效率。 Setelah hampir 1000 pemeriksaan penunjuk dilakukan, susu telah terlindung di dalam kilang cerdas ini. Saluran pipe yang bersambung rapi dan sistem pengesanan cerdas yang cekap memantau susu dengan ketat. Pada tahun 2019, penggunaan susu di negara China mencapai 13 juta tan. Teknologi kecerdasan buatan menjaga keselamatan dan kualiti produk makanan. Dari susu formula yang disediakan oleh Ye Wenhui untuk anak-anaknya hingga susu dan yogurt dalam kehidupan seharian, semua produk ini akan diangkut ke negara China serta seluruh dunia. Ini telah memenuhi keperluan hidup orang ramai. Semua teknologi kecerdasan pada era kecerdasan buatan berasal daripada data raya, algoritma yang lebih baik dan kuasa pengkomputeran yang lebih kuat. Enjin pengkomputeran cerdas iaitu pemproses merupakan alat yang amat penting. Pemproses ialah alat tersembunyi yang sentiasa diperlukan. Dari negara basikal hingga negara pengangkutan awam terbesar di dunia, negara China mencapai kejayaan ini dalam masa sekitar 40 tahun. Pada tahun 2020, jumlah perbatuan kereta api bawah tanah di negara China mencapai 6,000 km. Pada Ogos 2020, ada 1.7 bilion orang yang guna kereta api bawah tanah. Pengangkutan yang paling laju di seluruh dunia ini sedang berkembang pesat di negara China. Jumlah penumpang sekitar 20 bilion dalam masa setahun telah meningkatkan tekanan perjalanan kepada tahap yang paling tinggi. Selepas bersara, Xie Zhenfang yang berusia 58 tahun menikmati rentak kehidupan yang perlahan dan santai. Bas awam nombor 8 dipenuhi dengan kenangan Xie Zhenfang sekitar 30 tahun. Sebelum bersara, dia konduktor terkenal di bandar Tianjin. Pada masa itu, pekerjaannya sangat sibuk. 82年呢，我参加工作，那年呢我才19岁，来到公交呢，八路车队。 原先我们乘务员确实手忙脚乱，上了多少乘客，我们还得按站，还得记着乘客从哪站上，从哪站下，还得撕票，还得找钱，很麻烦，很麻烦的。Kini, kereta api bawah tanah di negara China bukan sahaja laju, malah dapat menampung jumlah penumpang yang tinggi. Stesen Jiahuafang ialah stesen penting kereta api bawah tanah Tianjin. Dengan purata penumpang harian yang melebihi 200,000 orang, pekerja stesen tradisional tak mampu menampung jumlah penumpang ini lagi. Pada tahun 2019, mesin pintu cerdas diletakkan di stesen Jiahuafang dan berfungsi sebagai pekerja stesen istimewa. Alat mesin ini yang cekap ialah komponen yang berada di dalamnya, iaitu unit pemprosesan pusat Feiteng. Ini ialah chip buatan China. CPU 呢，是我们各种的信息处理装置的核心，是否能够提供足够的性能，是否能够提供足够的这个安全性，对芯片呢提出了很高的要求。Dou Jiang ialah ahli sains chip di negara China. Sejak tahun 2005, pasukan yang dipimpinnya telah mencipta komputer mini dengan berpuluh-puluh bilion transistor dan wafer silikon yang sebesar kuku. Pemproses baru yang akan datang akan meningkatkan lagi teknologi chip di negara China. Pengecaman, pengesahan, penolakan kredit, pembukaan dan penutupan pintu. Semua fungsi ini selesai dalam masa kurang daripada 5 saat. Pemproses Feiteng menyempurnakan arahan atur cara dengan tepat dalam masa yang singkat. Dalam chip ukuran 1 cm persegi yang seberat 10 gram, pemproses Feiteng mempunyai 5 bilion transistor. Manipulasi matriks yang kompleks dan teratur membolehkan kelajuan pemproses ini mencapai 48.2 bilion dalam masa 1 saat. Setara dengan 482 kali ganda kelajuan Yinhe 1, superkomputer pertama di China. Berat superkomputer Yinhe 1 ialah 2 tan. Pembangunan dan penggunaan pemproses Feiteng melambangkan peningkatan teknologi China dalam bidang buatan kecerdasan. Dengan daya pengkomputeran yang lebih tinggi, setiap penumpang dapat menjimatkan masa 1 minit. Menurut pengiraan jumlah penumpang kereta api bawah tanah Tianjin tahun 2019, masa sebanyak 530 juta minit iaitu 986 tahun dapat dijimatkan. Waktu yang dijimatkan dalam penggunaan pengangkutan awam di China
adalah luar biasa. Pemproses Feiteng mempercepatkan kehidupan orang Cina. 核心技术自主创新，总书记也说过，核心技术呢，我们是买不来、换不来的，必须要自己进行研发。那么飞腾呢，始终是坚持这个核心技术自主研发。到目前呢，我们已经积累了20年的这个芯片的研发技术了。到目前呢，我们已经完全掌握了 CPU 芯片的这个研发技术和这个能力。 Pemproses yang lebih banyak, lebih cepat dan lebih kuat akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita dan hadir di setiap tempat yang mempunyai keperluan tinggi. Mungkin kita tak dapat melihat chip yang berfungsi sebagai komponen penting, tapi ia berkait rapat dengan kehidupan kita yang bahagia. Kereta ialah peralatan terbesar yang dapat dikendalikan oleh orang ramai. Kereta yang berfungsi sebagai alat penting mendukung impian dan dorongan kita dengan kekuatan dan kelajuannya. Faktor keselamatan dan kecekapan kereta ialah masalah besar di seluruh dunia dan juga merupakan cabaran bagi China. Beijing, bandar besar dengan populasi sebanyak 21 juta. Hampir setara dengan jumlah populasi di New York dan Tokyo. Dengan kenderaan bermotor yang lebih daripada 6.3 juta dan jumlah orang yang tinggi, kesibukan trafik pada waktu puncak semakin meningkat. Bagi meningkatkan keselamatan dan kecekapan perjalanan, saintis di China giat melakukan percubaan dan perubahan. Pada 3 bulan lalu, Guo Shiqia pindah ke Beijing dari Shenzhen. Dia mulakan kerjaya yang baharu. 在。周2的早高峰，我们看一下最新路况。现在北五环的来广营东侧西向东外侧车道有事故，后车注意避让。另外呢，现在的西2环广安门到阜成门。 Sama seperti pekerja kuala putih lain yang muda di China, Guo Shiqia dapat memilih pekerjaan yang dia suka dengan bebas, tapi dia tak dapat mengelakkan tekanan perjalanan setiap hari. 平时因为工作性质的关系，涉及到不少要外出开会，然后见这个合作伙伴、客户。如果说是在路上有一丝耽误的话，就是比较严重的问题。Guo Shiqia ialah kumpulan pelanggan pertama dalam percubaan teksi tanpa pemandu. Kehidupan yang diubah oleh kecerdasan buatan telah bermula. 等一下，我们15分钟能到吗？因为我还会蛮着急的。 好，没问题。好呀，谢谢啦。自动模式启动，现在出发，让行，通过。Ini kereta tanpa pemandu Xiaoma. Mengendalikan kenderaan hanyalah perkara mudah baginya. Trafik jalan pada hari ini agak sesak. Sistem pemanduan pintar Xiaoma menganalisis trafik jalan secara langsung dengan data raya, seterusnya menukar perjalanan dan mengelakkan jalan yang berlaku kemalangan. Di sebalik kereta pintar tanpa pemandu, ada pasukan pembangunan yang terdiri daripada orang muda yang memantau dan menganalisis data pemanduan Xiaoma melalui internet benda. 我们有激光雷达、毫米波雷达以及摄像头，这个就像人类开车时候的眼睛，还有我们的深度学习的算法，其实就相当于是人的大脑。整体来说，我们的自动驾驶系统就是一个虚拟的机器来实现的一个驾驶员。 Persepsi, ingatan dan pengkomputeran ialah komponen penting bagi kecerdasan buatan yang meniru cara pemanduan manusia. Sistem pengangkutan Cina yang besar dan data yang banyak ialah bahan pembelajaran yang kaya untuk pembelajaran mendalam kecerdasan buatan. 绝大部分的交通事故都是由于不遵守交通规则、疲劳驾驶这些人为的一些因素造成的。那么自动驾驶的出现肯定会大幅的减少这样的交通事故的发生。 Ketika seseorang pemandu manusia mengalami kemalangan, isyarat pandang akan sampai ke dalam otak dalam masa 0.5 hingga 2 saat agar kita dapat membuat keputusan. Pada kelajuan 100 km per jam, kereta akan bergerak 54 meter dalam masa 2 saat. Akibatnya tak dapat dibayangkan. Inilah kekurangan manusia yang tak dapat diatasi. 这时候其实你看到这个行人他是低着头在走的，他看到我们的一瞬间他是非常的惊讶，然后他是往旁边跳的。但其实这时候我们整个车已经刹停了。 所以实际上，它的感知的这个范围是比人类的司机还要更加广的。我们的自动驾驶系统可以在0.1秒内就可以进行处置，在
极端情况或者是突发情况下，自动驾驶其实更加安全。 Pada mulanya, kereta ialah mesin yang dikendalikan oleh manusia. Namun dengan penambahan fungsi oleh sistem kecerdasan buatan, menjadikannya sebagai mesin yang terampil, selamat dan cekap. Pada awal musim panas, Beijing menghadapi musim hujan. Ini saat yang paling teruja bagi Chang Likang yang merupakan jurutera. Kabus hujan yang memercik ialah cabaran yang sebenar. Sistem persepsi kereta tanpa pemandu bagaikan mata manusia. Hujan, kabus dan air ialah halangan utama. Oleh itu, sistem kecerdasan buatan akan memberikan penilaian yang salah atau terlambat untuk membuat keputusan. Keselamatan ialah masalah bersama pemanduan manual dan pemanduan otomatik. Kecerdasan buatan terus belajar untuk memastikan keselamatan pemandu dan pejalan kaki. Ia sedang membuat persiapan akhir sebelum dirasmikan untuk berkhidmat kepada pengguna kenderaan di China. 自动驾驶其实我认为有非常大的社会价值。那我们的目标和愿景是希望自动驾驶的技术能够改变我们的出行和交通运输这个行业，让他们更加有效率、更加的便捷。在未来经过一段时间的发展，自动驾驶系统可以把人类 从驾驶汽车的这种繁重的工作中解放出来，让我们的生活变得更加的美好。 Sini ialah daerah Haidian di Beijing, iaitu kawasan pemanduan otomatik yang pertama di China. Kereta kecil yang bernama Badak Putih ini sedang menyelesaikan kerja penghantaran pembungkusan. Berbeza dengan kereta Xiaoma yang ada pemandu, Badak Putih ialah kereta yang guna pemanduan otomatik sepenuhnya. Algoritma kecerdasan buatan menggunakan keupayaan belajar yang tinggi bagi meningkatkan prestasi kooperatif kenderaan dan infrastruktur. Internet benda trafik yang digunakan di China membolehkan Badak Putih menyempurnakan penghantaran bungkusan dengan mudah dalam keadaan trafik yang berbeza. 生活物资啊、快递、外卖都可以减轻人的劳动力的付出，更加安全高效，然后降低我们的这个成本，未来让我们的生活更加的自动化。 Malam di Beijing adalah tenang dan indah. Guo Shiqia menikmati waktu santainya selepas sibuk bekerja. Pada masa yang sama, sistem kecerdasan buatan yang takkan rasa letih masih meneruskan pembelajaran mendalam dan berusaha supaya perkembangan kereta tanpa pemandu dapat ditingkatkan. Mulai 10 Oktober 2020, teksi tanpa pemandu mula beroperasi di jalan percubaan di Beijing. Pada masa depan, kecerdasan buatan akan berkhidmat kepada orang Cina di bandar-bandar yang lain. Era penggunaan pengangkutan kecerdasan buatan di China yang lebih cerdas, selamat dan cekap telah bermula. Ini 片山区啊，信号遮挡特别严重。过一个山，对，信号就没有了。来的路上就是这个感觉，对，突然有，突然就没有。 Dia ialah penjelajah Ma Xiao. Ini kali ketiga dia memimpin pasukan ke kawasan Gunung Daba. Kali ini, dia akan membantu Wang Peng, pakar teknologi komunikasi satelit. 从这个方向过来的，就是对，尽量四周都能远离这个比较陡峭的这个地形。 Pekerjaan intensiti tinggi dan kesukaran yang masih tidak diketahui menjadikan operasi ini sebagai perjalanan mengejar bintang. Pada pukul 11.02 16 Januari 2020, satelit komunikasi jalur lebar orbit rendah dengan kapasiti komunikasi 24 Gbps yang pertama di China berjaya dihantar keluar angkasa dan memasuki orbit terancang. Ini langkah penting bagi internet luar angkasa di China. Komunikasi 5G yang mempunyai kelajuan tinggi dan kependaman rendah. Ini jaminan asas daripada penghantar data kecerdasan buatan dan pengkomputeran awam. Ia telah menghubungkan semua orang di planet ini. Dengan populasi sebanyak 1.4 bilion, China ialah negara teknologi komunikasi yang besar. Stesen utama rangkaian mobil telah mencapai 7.32 juta. Namun, China mempunyai wilayah yang luas, persekitaran geografi yang kompleks dan rumit. Ada banyak tempat terpencil dengan isyarat komunikasi yang lemah maupun tiada isyarat langsung.
Kejayaan kemasukan bintang pertama Galaxy Space ke dalam orbit ialah langkah pertama China menuju ke internet satelit. Ujian kualiti isyarat di kawasan liputan ialah cabaran yang pertama. Hasil ujian akan mempengaruhi rangkaian satelit yang lain pada masa depan. Ma Xiao memilih lokasi yang amat terpencil dari altitud satelit untuk Wang Peng, iaitu Kampung Taolong, daerah Bichuan, wilayah Sichuan. Ketinggian tertinggi ialah 3,200 meter. Pergunungan tinggi dan hutan lebat serta perubahan cuaca ialah lokasi yang terbaik untuk ujian kualiti isyarat satelit. Sebab putaran bumi, sebagai bintang tunggal, bintang pertama Galaxy Space hanya ada 2 peluang dalam sehari untuk terbang di daerah Bichuan. Kesempatan ujian sekitar 5 minit ini akan berakhir dengan cepat. Pada waktu hampir malam, pasukan ujian akhirnya sampai di lokasi ujian. Tuan rumah mereka, keluarga Yu, ialah kawan lama Ma Xiao. 来，这是我们银行的同事。你们吃饭了没有？还没吃呢，那我叫你们坐。好嘞，好嘞，我去看看厨房做什么吃的啊。你们随便参观。 Selepas pemeriksaan dijalankan berulang kali, latitud, longitud dan topografi di rumah Kak Yu memenuhi syarat untuk menjalankan ujian. Wang Peng mula buat persiapan terakhir. 他家里呢还有一个小孙女儿，叫小鱼儿。现在外面的信息接收的比较少，就是因为通讯的问题。 Xiao Yuer penuh dengan rasa ingin tahu tentang satelit yang dibincangkan oleh anggota pasukan. Dengan kesempatan ini, Wang Peng dan yang lain juga berharap Zhao Yuer dapat merasai dunia luar melalui rangkaian satelit ini. Kawan lama dan kawan baru berkumpul di tempat yang indah ini. Orang kampung yang mesra dan teknologi canggih adalah harapan. Sudah larut malam, tapi Wang Peng masih sukar untuk tidur. Komunikasi satelit memerlukan sistem teknologi yang cepat dan canggih. Ia memerlukan beberapa komponen penting yang berfungsi bersama. Jika ada masalah yang berlaku, maka sambungan tak akan berjaya. 咱们现在部署在北川的这个终端设备本身会集成一个WiFi 的热点，然后当卫星过境的时候呢，咱们的这个天线会和卫星做一个互相的一个精准指向，同时卫星还会去连接咱们部署在成都大邑的一个星官站，这样的话，卫星过境的时候，用户就可以通过自己的手机或者笔记本电脑连上 WiFi 热点，然后再通过卫星连接到我们的星官站，星官站那边会有一个到达互联网的出口。 这样的话就实现了咱们从北川这里直接通过卫星接入互联网的这个过程。Pada hari yang seterusnya, perkara yang paling Wang Peng risau telah berlaku, iaitu hujan. Hati Wang Peng tidak tenang. Dia tak nak melepaskan peluang ujian ini dan dia tak nak mengecewakan Zhao Yuer. 卫星啊，卫星就是在天上飞的星星。 这样呢，咱们就能跟很远很远地方的人说话，还能看到他们的样子。Waktu ujian semakin dekat. Untuk semua orang yang terlibat dalam kerja-kerja yang tegas tapi teratur. Hasil ujian ini akan mengkaji kualiti komunikasi bintang pertama Galaxy Space. Semua orang menanti-nantikannya. 咱们最后用的那个是吗？还有7秒钟，这个天线就开始跟踪了。5、4、3、2、1，好，天线开始跟踪了。有点够呛。 停！我的有了，我的有信号了。信号很好的这儿。显影能通吗？对，还没通。现在稍等一下子啊，能拼通了。来，我们来拨一个电话。 Semuanya sudah bersedia. Wang Peng buat panggilan video. 哎，陆华你好。你好。嗨，哎陆，你好。哎陆华。陆华叔叔你好，我是小鱼儿。你好，小朋友。
的卫星在入之后，它的翅膀是会打开的，也很聪明。它的翅膀打开之后呢，用来接受太阳能。 Selepas ujian dijalankan, kekuatan isyarat dan kelajuan data bintang pertama telah mencapai keperluan jangkaan. Isyarat jalur lebar yang laju dalam masa 5 minit ini bagaikan cahaya yang menghubungkan seluruh dunia dan menerangi daerah pergunungan yang terpencil ini. 对于太空互联网，它最大的价值是提供的无所不在的连接。对，我们知道哈，就是接下来的这个时代呢，我们称为叫物联网、万物互联，对吧 ？IoT 的整个的时代，我说网络它像什么？它看上去是小小的电磁波，但是呢，它对于整个地球来讲，它代表的是地球的这样的一个数字时代，代表的是地球的这样的一个数字生命。 Satelit berada di lokasi jauh akan membawa perubahan baru kepada kehidupan orang di pergunungan ini. Bintang pertama Galaxy Space bagaikan petunjuk jalan yang memulakan era internet satelit di China. Pada masa depan, beribu-ribu bintang satelit akan menyertainya. Setiap tempat di China akan diliputi dengan kelajuan internet yang tinggi. Penemuan yang singkat ini bakal berakhir. Wang Peng dan pasukannya akan berangkat ke lokasi ujian yang seterusnya. 这是我们的卫星模型，喜不喜欢？喜欢。喜欢，来拿着，以后好好学习，长大了当科学家。谢谢叔叔。Komunikasi 5G dan kecerdasan buatan telah menghubungkan seluruh dunia dari luar angkasa. Benih ajaib ini telah tumbuh dalam hati Zhao Yuer. Dia akan hidup dalam masyarakat yang berkembang pesat ini seperti kanak-kanak yang lain. Dengan bantuan teknologi ini, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Era kecerdasan buatan ialah era yang penuh dengan keyakinan dan ia bakal menjadi era yang lebih elok. 我们一起走过美好时光，你轻抚记忆的相框，那岁月温柔。科技真的可以是打破鸿沟的，然后可以让我去自由的看这个世界，还有自由的去在这个世界上面生活。当这个产品能够真正的改变这个行业，提升效率、解决问题的时候，我觉得那是我生活里最美好的地方。帮助大家改善自己的这个生产生活的这个水平，帮助大家脱贫致富。